Berita perdana malam ini kami mulakan dengan perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 141 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengumumkan perkara tersebut pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Jumaat 14 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 8 hari bulan Mei 2020 Masihi, alhamdulillah tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Kementerian Kesihatan masih giat menjalankan penyiasatan lanjut untuk mengenal pasti punca jangkitan dan mengesan kontak-kontak bagi kes 139, 140 dan 141. Setakat ini seramai 114 kontak kes telah menjalani ujian SARS-CoV-2 di mana 103 daripadanya telah disahkan negatif. Sebagaimana yang dinyatakan semasa sidang media semalam, penyiasatan kes menunjukkan ketiga-tiga kes ini telah dijangkiti virus SARS-CoV-2 pada bulan Mac 2020 dan pada masa ini pesakit-pesakit tersebut tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Sementara itu, satu kes disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh seramai 132 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 8 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal. Walau bagaimanapun, hanya seorang saja yang masih memerlukan bantuan mesin tambahan, hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Manakala seorang lagi kini hanya memerlukan bantuan mesin pernafasan sahaja. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada ketika ini, seramai 131 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,575 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 362 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 15,300 ujian. Seterusnya, Kementerian Kesihatan telah mendapat maklumat mengenai beberapa kejadian diskriminasi dan berita palsu yang tular yang melibatkan pesakit COVID-19, sama ada yang telah sembuh atau yang baru disahkan dijangkiti, atau didiskriminasi berkaitan dengan tempat mereka bekerja. Di kesempatan ini, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk tidak mendiskriminasi mana-mana pesakit atau bekas pesakit dan sesiapa yang ada kaitan dengan mereka, termasuk tempat mereka bekerja. Kejadian-kejadian seperti ini tidak sepatutnya terjadi, bahkan sebaliknya orang ramai harus mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan mereka dari penyakit COVID-19 ini. Sementara itu, orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk tidak mudah terpedaya dan percayakan maklumat-maklumat dan berita yang disebarkan melalui internet atau melalui media-media lain seperti WhatsApp, Twitter dan Facebook tanpa memastikan kesahihannya. Orang ramai juga diperingatkan untuk lebih bertanggungjawab dan tidak turut menyebarluaskan sebarang perkara yang tidak disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih, apatah lagi yang palsu dan direka oleh mereka yang semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah perundangan Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 ataupun Public Order Chapter 148 Section 34, iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan didenda sebanyak RM3,000. Virus COVID-19 boleh bertahan dalam badan seseorang selama 2 bulan atau lebih. Menurut Menteri Kesihatan, seseorang itu boleh dijangkiti COVID-19 tanpa menunjukkan sebarang gejala jangkitan.
in our experience, even the Brunei itself, we have patient almost 2 months who are positive. So it can happen. And das mestinya menunjukkan simptom juga. Okay. So it can stay selama, like you said, 6 to 8 weeks tanpa menunjukkan sebarang simptom. This is the caveat sort of for this virus anilah. Menteri Kesihatan dalam pada itu mengongsikan mengenai tujuan ujian antibodi. Ujian tersebut antara lain untuk mengetahui mengenai kemungkinan berlakunya penyebaran komuniti. Antibody testing ini, POCT testing ini, we want to know tujuannya if there is a community spread somewhere. Because perlu diingatkan tadi menutup border about 20th March. So sebelum itu, the virus occurs late December, early January. So there's about 2.5 months people come in and out of the country. So jadi tujuannya untuk memeriksa atau cek sama ada tadi ada community spread somewhere, although it's limited, but we need to know juga. So ani belum habis, so by next week should habis the survey. We plan to do about 400 to 500 analysis or POCT test. Dan dari sana tadi dapat melihat kalau ada community spread ke tidak. If ada pun, we expect there is some limited community spread, because tadi punya border is always open. So kalau ada pun is good for us to know, and siapa yang dapat positif we'll swab them again properly for diagnostic, sama dia they still carry the virus atau sebaliknya. Dan jadi kalau di sini tadi mau tahu this apanya orang, if in the community ada antibody ke tidak for this kind of virus, atau some hoping for like principle of herd immunity lah tu. Tapi our sample is still small, but we just want to be sure first before we lift any restrictions further. Orang ramai diharap tidak memandang ringan jika mengalami selesma dan perlu menjalani ujian bagi memastikan ianya bukan gejala COVID-19. Seperti yang bisa kita maklum, simptom-simptomnya ni sama macam flu biasa. Atau yang orang menyukarkan sedikit membezakan flu ataupun COVID-19. So demam, batuk. Tapi selesma ada juga, tapi tidak banyak. Ini ada juga sakit parut, boleh mengalami orang cerit-berit dan sebagainya. Jadi pertama sekali disarankan orang ramai kalau dah mempunyai simptom ini, kalau boleh menggunakan the health self-assessment atau okay, that will help them to orang triage themselves lah. Or if they're worried, they can just go to hospital and get swab. The RIPAS is in the sports complex. Then the KB, we opening that for 24 hours now. The KB hospital, so they can go there and get swab. Sementara itu, Menteri Kesihatan menjelaskan memandangkan ujian SARS-CoV memerlukan pengawalan rapi, ujian tersebut hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Ini dengan pemeriksaan ataupun ujian SARS-CoV ini, it has to be with ministry, sebab ia perlu pengawalan yang rapi. The methodology needs to be very specific, and we don't want kalau anybody just doing it lah, because it needs to be monitored. Piawaiannya and the methodology-nya dan sebagainya lah. So it needs to be only one center who controls it, and that's the government. Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai untuk terus mematuhi langkah-langkah yang disarankan agar dalam mencegah penularan wabak COVID-19 di negara ini. Ikuti laporan tinjauan RTB selepas ini.
Orang ramai masih berperanan penting dalam mematuhi langkah-langkah Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan wabak virus COVID-19 termasuk mempraktikkan amalan kesihatan yang baik pada setiap masa. Kementerian Kesihatan terus mengingatkan orang ramai agar terus mengamalkan penjarakan sosial dan mengelakkan diri untuk berada di tempat orang ramai atau mengadakan perkumpulan. Kepentingan mematuhi segala arahan dan nasihat Kementerian Kesihatan tersebut akan dapat menjayakan pembendungan penularan wabak. Dalam tinjauan RTB, beberapa tempat di negara ini seperti pasaraya menjadi tumpuan orang ramai terutama bagi membeli keperluan semasa bulan Ramadan. Tinjauan juga menunjukkan orang ramai terutama para pelanggan PK dengan arahan Kementerian Kesihatan untuk mempraktikkan amalan kesihatan yang baik pada setiap masa termasuk penjarakan sosial. Dalam tinjauan RTB mendapati pemilik pasaraya di negara ini masih mengambil inisiatif untuk turut-sama membantu usaha pihak kerajaan dalam bendung kemelut penularan COVID-19 dengan mengadakan pemeriksaan suhu badan dan pemberian gel pembersih tangan atau hand sanitizer di depan pintu masuk utama pasaraya berkenaan kepada para pengunjung. Justru ramai sentiasa diingatkan oleh Kementerian Kesihatan agar tidak lalai dan alpa untuk mengamalkan penjarakan sosial ketika berada di luar dan tidak digalakkan untuk mengunjungi ke tempat-tempat yang selalu dikunjungi oleh orang ramai. Kementerian Kesihatan juga berterusan menyeru orang ramai supaya lebih bertanggungjawab dalam aktiviti sosial. Pelbagai barangan daripada perhiasan, peralatan elektronik dan makanan dan minuman diketengahkan dalam program Wilah Go Bazar. Orang ramai yang berkeinginan untuk mendapatkan barangan tersebut melalui platform wilahgo.com. Program yang dikendalikan dengan kerjasama pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi AITI, Darussalam Enterprise DER, Reintegration Center diperkenalkan untuk membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Pelancarannya diadakan petang tadi di sebuah pusat membeli belah di Batu Bersurat. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Kadir Abdul Malik bin Hassan, penyelaras projek Reintegration Center. Program tersebut merupakan tanggungjawab sosial korporat yang membantu para peniaga tempatan untuk mempromosi produk-produk dan jualan mereka secara dalam talian semasa pandemik COVID-19. Program tersebut juga menyediakan peluang-peluang kedua Aftercare Services Reintegration Project untuk dijual dan mempromosi produk masing-masing. Wilahgo telah bekerjasama dengan Pusat Membeli Belah Yayasan, Little Soho dan Food Paradise, Kompleks Membeli Belah Sri Kulap sebagai pusat pandu lalu dan pengambilan atau pick-up. Acara turut diselajurkan dengan penandatanganan Memorandum Persefahaman antara Isaac Young, Pengarah Lesen Sendirian Berhad dan Chris Wong, Pengarah Urusan Wilahgo. Beberapa produk juga dilancarkan semasa acara tersebut. Jabatan Custom dan Excise Diraja, Kementerian Kewangan dan Ekonomi menafikan mengenai penutupan pos kawalan custom Sungai Tujuh seperti mana maklumat tular melalui media masa yang menyatakan 6 Mei 2020 semua transport, logistik, forwarding, kargo Miri Brunei dibatal balik Miri. Custom Brunei full lockdown, no import pada 6 Mei 2020. Jabatan Custom dan Excise Diraja memaklumkan pos-pos kawalan darat beroperasi seperti biasa dari pukul 6 pagi hingga 6 petang. Walau bagaimanapun, transport operators yang hendak melalui pos-pos kawalan darat mestilah mengikuti peraturan-peraturan dan dasar negara Brunei Darussalam yang dilaksanakan pada masa ini. Adalah menjadi satu kesalahan menyebarkan maklumat palsu dan tidak sahih kepada orang awam dan boleh didakwa di bawah Undang-Undang Negara Brunei Darussalam menurut Seksyen 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 yang boleh dikenakan denda RM3,000 dan hukuman penjara tempoh 3 tahun jika sabit kesalahan.
Dalam usaha menyediakan pelbagai platform bagi memudahkan orang ramai berurusan, pasukan polis Diraja Brunei melalui Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas telah mempelbagaikan perkhidmatan pembayaran bagi kesalahan-kesalahan lalu lintas. Pembayaran bagi kesalahan-kesalahan lalu lintas adalah dengan menggunakan kad kredit atau kad debit yang merupakan lanjutan dari pembayaran dalam talian. Pembayaran melalui kaedah tersebut adalah bagi memudahkan orang awam jika tidak membawa wang tunai semasa membuat pembayaran. Pertanyaan lanjut hubungi unit Compound Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas di talian 245 9500 sambungan 452.